Modal BN dan PN dalam pilihan raya ini hanya satu. PKR dan PH jual aset negara. Yang paling banyak diulang ialah kononnya aset tabung haji dilelong. Mereka yakin propaganda ini berkesan untuk menakut-nakutkan pengundi Melayu agar melupakan segala skandal rasuah, penyelewengan dan kegagalan mereka selama 60 tahun. Ini fakta-fakta sebenar mengenai tindakan PH mengeluarkan pelaburan-pelaburan sakit dari tabung haji. 27 Januari 2016, saya dedahkan rizab tabung haji negatif sejak tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. 11 Februari 2016, tabung haji mengaku secara rasmi bahawa rizabnya memang negatif selepas pendedahan saya itu. 11 Februari 2016 juga saya dedahkan surat Bank Negara kepada tabung haji bahawa amalan tabung haji membayar dividen dalam keadaan rizab tidak mencukupi sebenarnya melanggar akta. Kesemua analisis dan pendedahan saya mengenai kerugian dan penyelewengan tabung haji. Ada 33 analisis kesemuanya. Boleh dibaca di rafiziramli.com/kategori tabung haji. Selepas PH menang, kerajaan melantik firma PricewaterhouseCoopers atau PwC untuk menyiasat prestasi kewangan tabung haji. Laporan PwC dalam tahun 2019 mengesahkan analisis saya adalah benar dan mengulangi pendedahan-pendedahan saya. Pertama, sebanyak 549 juta ringgit kerugian dalam pelaburan tabung haji yang gagal, sebahagian besarnya kerana penyelewengan, telah disembunyikan. Ini untuk membolehkan tabung haji melaporkan keuntungan yang lebih tinggi untuk membayar dividen kepada penabung, sedangkan keuntungan itu tidak wujud dan wangnya tiada. Kedua, keuntungan dari penjualan saham Bank Islam sebanyak 533 juta seperti yang direkodkan oleh tabung haji sebenarnya hanya helah perakaunan untuk mencipta keuntungan yang tidak wujud. Tabung haji kononnya menjual saham-saham itu kepada 4 broker saham iaitu UOB, Kenanga, TA Securities dan Affin untuk menunjukkan keuntungan sebelum membeli balik saham-saham itu pada harga yang sama. Ketiga, sebanyak 436 juta keuntungan anak-anak syarikat tabung haji yang diisytiharkan sebagai dividen dan sepatutnya dibayar kepada tabung haji kekal tertunggak sehingga 30 September 2018. Ini bermakna tabung haji merekodkan keuntungan dari anak-anak syarikat dan ia mendapat pendapatan apabila dividen dibayar oleh anak-anak syarikat. Masalahnya, dividen itu belum dibayar, bermakna pendapatan 436 juta ringgit tabung haji itu sebenarnya tidak ada dan hanyalah satu helah. Kerugian 549 juta dalam pelaburan-pelaburan tabung haji itu benar-benar berlaku. Maknanya wang benar-benar hilang. Sejak sedekad lalu, tabung haji melabur secara besar-besaran membeli anak-anak syarikat. Contohnya pelaburan di dalam syarikat roti, pelaburan di dalam syarikat kejuruteraan minyak, TH Heavy Engineering, syarikat-syarikat IT dan lain-lain. Jika pelaburan dan anak-anak syarikat ini kekal dalam tabung haji, ia terus menanggung kerugian dan rizab akan kekal negatif. Mengikut akta tabung haji, jika rizab negatif, tabung haji tidak boleh membayar keuntungan kepada penabung. Apa nasib pakcik-makcik di kampung yang duit simpanan mereka kekal mengecil kerana digunakan untuk menampung anak-anak syarikat yang rugi ini? Sebab itu, PH mengambil keputusan menyelamatkan tabung haji. Bagaimana? Semua aset-aset yang rugi itu dijual kepada Kementerian Kewangan pada harga 19.9 bilion ringgit. Nilai aset-aset ini sebenarnya hanyalah 10 bilion pada ketika pengambil alihan. Tetapi Kementerian Kewangan tetap membayar 19.9 bilion. Maksudnya, ambil duit pembayar cukai, bayar 19.9 bilion untuk disuntik ke dalam tabung haji supaya rizab positif dan tidak lagi memikul biawak hidup yang rugi tiap-tiap tahun. UMNO dan PAS pun putar alam konon PH jual aset tabung haji. Sebenarnya
seluruh rakyat Malaysia yang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan terpaksa keluar duit dari poket kita sebagai pembayar cukai untuk menyelamatkan tabung haji. Nak menang pilihan raya itu hak masing-masing. Tapi jangan sampai putar belit sehingga menjadi fitnah tambah-tambah melibatkan duit rakyat dan duit tabung haji. Kalau tak faham, boleh baca blog saya.